Salam sejahtera semua. Hari ini kami akan menerangkan Unit 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk subjek KPF 4013 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan senarai ahli kumpulan 4 iaitu saya sendiri, Joanne Audrey Stuby, Mira Alfatricia, Esther Joshim, Rozimi Ampasang dan juga Sri Nilawati binti. Okey, kalau kita sebut pasal FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, ada tiga aspek utama dalam situ, iaitu bentuk, proses dan matlamat dalam pendidikan di Malaysia. Okay, tapi hari ini topik perbincangan kumpulan kami akan pengenalan kepada apa itu FPK, bentuknya, proses, matlamat dan kami akan tambah peranan dan elemen yang terdapat dalam FPK. Okey, FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bila sebut pasal falsafah pendidikan kebangsaan, ia mesti berkaitan pasal pendidikan. Okey, kita mulakan dengan pengenalan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kebutuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada kemakmuran dan keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Okey, bila kita tengok pengenalan kepada falsafah pendidikan kebangsaan ini, dalam pengenalan ini dia sudah merangkumi tiga aspek, iaitu bentuk, proses dan matlamat. Kita lihat pada ayat yang pertama, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan. Itu adalah bentuk pendidikan di Malaysia. Kita ada pendidikan informal, non-formal dan pendidikan formal, iaitu pendidikan yang kita dapat dari mula lahir sehingga kita tua. Okey, kita tengok lagi ayat yang memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni. Itu adalah proses kepada proses dalam pendidikan kebangsaan ini, di mana melahirkan masyarakat yang harmoni dari segi bukan saja intelek, juga rohani, emosi dan jasmani. Okey, kalau kita tengok di situ, usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara yang berilmu, berpengetahuan, berketampilan. Itu adalah matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kita masuk dalam apa itu pendidikan berterusan. Okey, pendidikan berterusan ini merupakan bentuk pendidikan dalam falsafah pendidikan Malaysia, FPK. Okey, konsepnya adalah pendidikan berterusan merupakan salah satu kepentingan dalam FPK, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, untuk perkembangan pendidikan. Dalam pendidikan berterusan ni dia ada 3 peringkat dan 3 bentuk. Okey, kita masuk dalam 3 peringkat itu adalah peringkat awal, peringkat sekolah dan peringkat luar sekolah. Nah, di mana dalam bentuk pula 3 bentuk juga, iaitu bentuk informal, bentuk formal dan bentuk non-formal. Beralih pula kepada kesinambungan pendidikan berterusan secara lebih terperinci. Malaysia menggunakan konsep pendidikan berterusan yang mempunyai 3 peringkat. Peringkat awal atau informal yang melibatkan aspek pertuturan atau bimbingan agama dan juga pembangunan fizikal. Secara amnya, kita menerima pendidikan ini semasa kita berada di tadika. Peringkat seterusnya adalah peringkat sekolah ataupun pendidikan formal seperti yang kita terima semasa berada di prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pengajian tinggi seperti universiti. Peringkat terakhir adalah peringkat lepas sekolah yang berlaku ketika kita melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti peringkat PhD dan juga sebagainya. Pendidikan ini juga berlaku ketika kita berada di tempat kerja dan ianya juga turut berlaku dalam kalangan komuniti. Lebih terperinci, saya akan menerangkan bentuk pendidikan berterusan mengikut beberapa kriteria. Bagi reka bentuk pendidikan formal, ianya memfokuskan ilmu dan kemahiran. Pendidikan ini berlaku pada jangka masa yang cukup lama, dan pendidikan informal pula lebih memfokuskan kemahiran untuk kehidupan.
dan ianya berlaku secara berterusan. Bagi pendidikan non-formal pula, ianya berlaku dalam jangka masa yang pendek sahaja dan fokusnya adalah mengembangkan kemahiran seseorang, kemahiran yang tertentu saja. Dari aspek pengajaran pula, pendidikan formal menerima pendidikan daripada guru-guru yang terlatih. Pendidikan informal pula diterima sama ada melalui keluarga kita sendiri ataupun masyarakat. Manakala pendidikan non-formal adalah melalui ahli masyarakat yang pakar dari segi kemahiran tertentu. Dan dari segi pengiktirafan pula, selalunya pendidikan formal ini akan mendapat sijil setelah menamatkan pengajian seperti sijil SPM, diploma, dan juga ijazah. Untuk pendidikan informal pula, tiada penekanan dari segi pengiktirafan. Begitu juga dengan pendidikan non-formal yang hanya menekankan sijil penyertaan saja. Oke, untuk kita memahami lebih lanjut mengenai pendidikan, mengenai falsafah pendidikan kebangsaan, saya akan serahkan kepada kawan saya untuk penerangan selanjutnya. Dan sekian dan terima kasih. Dalam topik ini, yaitu proses pendidikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, saya akan membentangkan tentang proses pendidikan, yaitu ianya adalah usaha secara berterusan untuk mengembangkan potensi dan berfokuskan kepada individu. Pelaksanaannya adalah secara menyeluruh, bersepadu, seimbang, dan harmonis. Bagi pelaksanaan pendidikan menurut falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan adalah satu usaha berterusan di mana usaha berterusan oleh pelbagai pihak dalam pemilihan kerjaya, penyesuaian hidup, pembentukan jati diri, perkembangan sosial, mengeratkan perpaduan, pemupukan nasionalisme, perkembangan bakat dan potensi, penghayatan agama dan nilai murni, serta perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Dalam mengembangkan potensi, yaitu pendidikan ke arah kembangkan lagi potensi murid. Potensi merupakan bakat, yaitu kebolehan atau keupayaan yang ada pada seseorang individu sejak lahir. Individu memiliki pelbagai keupayaan. Namun begitu, tidak semua bakat atau keupayaan dapat dilihat dengan jelas kerana sebahagiannya lagi adalah terpendam dalam diri individu. Sehubungan dengan itu, pendidikan berperanan mengembangkan potensi setiap murid sehingga mencapai ke tahap cemerlang. Usaha ini memerlukan bakat yang ada pada setiap individu dicungkil dan dipertingkatkan secara berterusan, dan hal ini bukanlah suatu usaha yang mudah. Sebaliknya, perlu dirancang dan dilaksanakan secara teratur dan bersungguh-sungguh. Potensi individu dilihat dari 4 aspek kecerdasan, yaitu intelek IQ, rohani SQ, emosi EQ, dan jasmani PQ. Dan seterusnya saya akan memberi pembentangan sedikit tentang membangun komponen intelek, rohani, emosi, jasmani murid. Di dalam potensi intelek adalah bagi memastikan seseorang itu memperolehi kemahiran seperti 4M, yaitu menulis, membaca, mengira, dan menakul, meningkatkan dan menyebarkan ilmu. Dan potensi rohani seperti menyedari dan menginsafi adanya Tuhan yang mencipta, menghargai dan mensyukuri pemberian Tuhan, menyedari dan menginsafi tanggungjawab, serta memupuk dan membina disiplinkan diri. Di dalam potensi emosi pula, perasaan tenang dan tingkah laku yang terkawal, memiliki semangat kekitaan dan perpaduan, memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang, serta menghargai, serta menilai keindahan dan kesenian. Bagi perkembangan potensi jasmani adalah bagi memastikan seseorang individu berkeupayaan seperti melakukan riadah, menjaga kesihatan badan, berusaha meningkatkan daya pengeluaran, menggunakan tenaga fizikal untuk berdikari, memanfaatkan tenaga fizikal untuk berdikari, menggunakan tenaga fizikal bagi kepentingan semua, dan mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal dan manipulatif. Membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis ini
adalah keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi lebih dan ada pula aspek yang tertentu yang terabai. Secara ringkasnya, di dalam proses pelaksanaan bagi secara menyeluruh, iaitu bakat, potensi, kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan, sebaliknya dihubung kaitkan, iaitu diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Dan proses bersepadu, iaitu peningkatan dan perkembangan merangkumi 4 aspek, iaitu jasmani, emosi, dan intelek. Manakala seimbang, iaitu individu mestilah mempunyai ilmu, sasya yang baik, percaya kepada Tuhan, serta mempunyai akhlak yang terpuji. Bagi harmoni, ianya adalah keempat-empat aspek, yaitu intelek, rohani, emosi, dan jasmani perlu diseimbangkan dan mampu menghadapi pelbagai cabaran dan menyelesaikan masalah. Terdapat 2 matlamat pendidikan yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu matlamat intrinsik dan matlamat ekstrinsik. Apakah yang dimaksudkan dengan matlamat intrinsik? Iaitu apa yang sepatutnya setiap warga negara perolehi menerusi pendidikan. Di dalam matlamat intrinsik ini terkandung 6 komponen, iaitu sejahtera diri, ilmu, mahir, berakhlak, beragama, dan bertanggungjawab. Pertama, saya ingin membentangkan tentang matlamat intrinsik ini, yaitu kriteria bagi berilmu pengetahuan bermaksud atau contohnya gemar membaca, memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain, dan berpikiran luas dan terbuka. Manakala kriteria berketerampilan ini mempunyai kebolehan dalam melaksanakan dan menyempurnakan sesuatu tugas serta bertanggung jawab dengan cemerlang. Bagi kriteria berakhlak mulia, yaitu mengetahui nilai baik dan buruk, menyadari kesan daripada perbuatan baik dan buruk, menghayati nilai kerohanian, kemanusiaan, dan kewarganegaraan. Manakala kriteria pegangan agama, yaitu mengikuti dan mengamalkan ajaran agama, mengakui manusia dari alam dijadikan oleh pencipta, manusia dan alam dijadikan oleh pencipta, menyadari bahwa manusia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatannya. Bagi kriteria bertanggung jawab, ialah manusia menyadari tugas dan tanggung jawab adalah amanah, menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah, menyadari tugas dan tanggung jawab yang mesti dilaksanakan dengan sempurna. Manakala kriteria sejahtera diri ini adalah mewujudkan perhubungan yang baik, pikiran yang waras, jiwa tenang dan badan yang sehat, serta mempunyai daya ketahanan diri yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. Oke, seterusnya saya akan membentang tentang matlamat ekstrinsik di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu lebih kepada sumbangan setiap warga negara. Terdapat 3 poin utama di dalam matlamat intrinsik ini. Pertama, di mana warga negara Malaysia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, yaitu individu yang terdidik dengan sifat dan perwatakan yang unggul sudah pasti berkemampuan untuk membina keluarga yang gembira, bahagia, harmoni, dan makmur. Keluarga seperti ini pastinya sihat dari segi mental, fizikal, emosional, dan sosial. Secara keseluruhannya, keluarga ini dirahmati oleh Tuhan. Dalam hal ini, pendidikan yang berkesan dapat melahirkan individu atau murid yang baik dan sama ada dari segi mobiliti sosial maupun individu yang baik akan membantu mentransformasi keluarganya menjadi lebih baik sama ada dari segi mobiliti sosial maupun mobiliti ekonomi. Jika individu itu membentuk keluarga, diyakini bahwa ia mampu menjadikan keluarganya makmur dan sejahtera. Poin yang kedua dalam matlamat ekstrinsik, yaitu warga negara Malaysia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, di mana pendidikan sebagai satu proses pemasyarakatan dan pembudayaan dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan makmur. Pendidikan dapat membina perpaduan antara kaum dan memunculkan perasaan kasih sayang antara anggota masyarakat, saling bertoleransi dan memupuk amalan hormat menghormati. Poin yang terakhir di dalam matlamat ekstrinsik
falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu warga negara Malaysia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara, di mana perpaduan adalah sangat penting bagi sebuah masyarakat majmuk seperti Malaysia. Dengan adanya perpaduan dalam kalangan rakyat, dapat hidup dalam keadaan aman damai, tentram dan harmoni. Keharmonian dan kemakmuran sesebuah negara dihasilkan oleh masyarakat yang harmoni dan makmur. Masyarakat yang harmoni dan makmur pula adalah berasaskan kepada keluarga yang harmoni dan makmur. Keadaan negara yang harmoni dan makmur dapat menjamin perkembangan ekonomi serta pembangunan negara dalam semua bidang. Sehubungan dengan itu, rakyat Malaysia perlu terlatih dan mahir dalam pelbagai bidang agar menjadi modal insan yang produktif dan inovatif. Kemahiran dan kecekapan dalam menggunakan teknologi juga bagi meningkatkan produktiviti dan seterusnya memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Di dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini ditegaskan seperti mengekalkan kestabilan negara, memupuk keharmonian keluarga, bersemangat patriotik dan cintakan negara, menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara, mematuhi, mengekal dan mempertahankan perlembagaan, serta memajukan ekonomi bangsa dan negara dengan menggunakan sains dan teknologi. Dan sekali lagi yaitu memupuk kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan, dan hormat menghormati untuk perpaduan. SPK digunakan sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum, bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran. Seterusnya, FPK ini bertindak sebagai pengawal daripada aktiviti penyelewangan dalam sistem pendidikan negara. Yang ketiga, FPK dianggap seperti cahaya yang memberi panduan kepada usaha mengembangkan pendidikan menjadi dasar untuk matlamat pendidikan negara. Yang seterusnya, FPK digunakan sebagai rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan negara. Terusnya, FPK ini juga merupakan satu panduan kepada pendidik bagi memahami kehendak dan tujuan sebenar sistem pendidikan negara. Dan yang terakhir, FPK ini memberi bimbingan kepada pendidik sewaktu mereka menjalankan amanah mereka. Terima kasih. Dalam peranan guru ke arah mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, terdapat 5 komponen penting, yaitu ketuhanan, profesional, pengajaran, perundingan, dan penyelidikan. Komponen ketuhanan adalah komponen yang tertinggi, yaitu guru perlu memikul amanah bahawa kerjaya sebagai pendidik itu merupakan satu amanah yang dipertanggungjawabkan untuk dilaksanakan. Amanah kepada guru ini datangnya dari sesama manusia, yaitu ibu bapa, masyarakat, dan kerajaan, dan amanah kepada Tuhan. Guru perlu menjadikan kerjaya keguruan itu sebagai suatu ibadah yang memberikan sumber rezeki dalam kehidupan. Guru perlu sentiasa bersyukur dan melipat gandakan usaha untuk memberikan didikan yang terbaik dan sempurna sebagaimana yang diamanahkan. Dalam mendidik, bentuklah akhlak murid-murid untuk menjadi insan yang cemerlang di dunia dan akhirat. Manakala komponen profesional, di mana guru yang profesional adalah guru yang tahu apa yang mesti dilakukan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dapat menjadikan murid-muridnya beroleh kejayaan dalam hidup dan dapat memberikan ilmu yang terbaik. Dengan itu, guru perlu menjadi orang yang sentiasa lapar kepada ilmu dan sentiasa berasa bodoh dengan perubahan dan sentiasa tahu mencari penyelesaian. Bagi komponen pengajaran melibatkan pelbagai kemahiran, pengetahuan, bahasa, dan nilai yang saling bergabung untuk melahirkan murid yang cemerlang. Guru perlu menguasai perkara tersebut dan berkebolehan untuk menerjemahkan ke dalam amalan yang berkesan, yaitu kemahiran mengajar, komunikasi, dan pengendalian teknologi adalah perkara yang diutamakan. Manakala pengetahuan secara umum, mendalam, meluas, dan terkini terhadap konten, pedagogi khusus dan kurikulum, murid, konteks, dan
matlamat pendidikan adalah penting. Dalam komponen perundingan, guru adalah pemimpin, pembimbing dan pendorong untuk memastikan tiada murid yang tertinggal di belakang. Guru perlu bertindak sebagai perunding yang cekap terhadap murid, ibu bapa, rakan sejawat, dan pihak atasan yang lain. Sebagai perunding, peranan guru ialah memastikan tiada masalah atau halangan dalam memastikan murid berjaya. Komponen yang terakhir yaitu komponen penyelidikan. Guru mesti sentiasa mendahului era dengan sentiasa memperbaiki diri bagi meningkatkan tahap profesionalisme. Penyelidikan adalah perkara yang perlu dilakukan oleh guru dalam konteks amalannya dalam bilik darjah. Kajian tindakan merupakan salah satu penyelidikan yang boleh guru-guru laksanakan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran. Masuk pada intelek, yang mana setiap warga negara wajib memiliki kemahiran 3M, yaitu membaca, menulis, mengira. Seterusnya, mempunyai kemahiran berpikir secara kreatif, kritikal, dan reflektif, serta berkongsi ilmu dengan orang lain. Masuk pada emosi, setiap individu perlu mempunyai emosi yang matang dan stabil, berupaya memupuk perasaan kasih sayang, dan mempunyai semangat kekitaan dan perpaduan. Dari segi jasmani pula, mampu menjaga kesihatan fisikal dengan baik, mampu mencungkil dan menggunakan bakat tersendiri untuk memberi manfaat kepada diri, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir, rohani. Setiap rakyat perlu menyadari dan percaya kepada Tuhan, serta bersyukur dan berterima kasih di atas pemberian Tuhan, dan menyadari bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.